Hari ini kita cerita. DAP tegur Pakatan Harapan. Kenapa amaran daripada kepimpinan Democratic Action Party kepada Pakatan Harapan semakin kuat selepas pilihan raya di Sabah baru ini? Adakah keputusan di Sabah itu sebenarnya suara pengundi yang menolak dasar kerajaan pada hari ini? Dan mampukah kerajaan perpaduan bertahan jika suara rakyat yang pedih itu tidak didengari? Kekalahan Democratic Action Party di semua kerusi yang ditandinginya di Sabah telah menjadi titik paling penting untuk menyedarkan kepimpinan pusat bahawa lanskap politik negara sudah banyak berubah. Selama ini, ada keyakinan bahawa sokongan masyarakat bandar dan pengundi pelbagai kaum kekal kukuh bersama mereka. Namun realiti yang terserah di Sabah telah memecahkan kepercayaan itu. Di kawasan yang sebelumnya pernah memenangkan Democratic Action Party serta mencatat sokongan tinggi untuk Pakatan Harapan, pengundi membuat keputusan yang sama sekali berbeza. Mereka memberi isyarat jelas bahawa kesetiaan bukan lagi sesuatu yang kekal. Kuasa mengundi semakin sangat bergantung kepada sejauh mana kerajaan mendengar suara rakyat dan menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi setiap hari. Democratic Action Party sendiri mengakui bahawa isu rakyat bukan sekadar perbahasan di parlimen. Kos sara hidup, tekanan ekonomi, pelaksanaan dasar percukaian yang dianggap membebankan, serta persepsi bahawa kerajaan tidak memahami realiti kehidupan rakyat bawahan menjadi punca utama kekecewaan. Ramai pemimpin parti itu mengingatkan rakan sekutu dalam kerajaan perpaduan bahawa pengundi Sabah tidak menolak semata-mata parti nasional tetapi menolak rasa terabai. Mereka mahu dasar nasional memahami konteks setempat. Mereka mahu isu Sabah dikendalikan oleh pemimpin yang benar-benar faham akar masalah negeri tersebut. Mereka mahu suara mereka dianggap penting. Oleh itu, amaran Democratic Action Party kepada Perdana Menteri bukan bertujuan mencabar kepimpinan. Sebaliknya, satu peringatan berasaskan pengalaman pahit yang telah mereka lalui. Jika kerajaan terus melaksanakan dasar yang dirasakan menekan rakyat dan jika suara aduan wakil rakyat sendiri tidak didengari, maka gelombang protes pengundi boleh merebak ke negeri-negeri lain. Sabah mungkin hanya permulaan. Pilihan raya umum akan datang bakal menjadi ujian terbesar kepada Pakatan Harapan tentang sejauh mana mereka berjaya menunaikan harapan rakyat selepas menjadi kerajaan. Apa yang berlaku juga menunjukkan wujud jarak antara pusat kuasa dengan realiti pengundi. Walaupun ada usaha menjelaskan dasar baharu dan manfaat jangka panjangnya, pengundi membalas dengan mesej yang lebih tegas. Mereka tidak lagi menunggu janji perubahan. Mereka menilai apa yang berlaku di depan mata. Mereka menuntut tindakan segera. Jika kehidupan semakin mencabar, maka keyakinan terhadap kerajaan juga akan terhakis. Dalam masa sama, pemerintah tidak boleh melihat teguran ini sebagai tindakan mempersalahkan sesiapa. Ia adalah proses pembetulan supaya kerajaan lebih peka terhadap realiti kehidupan rakyat. Demokrasi akan terus hidup jika suara rakyat dihormati dan dibalas dengan dasar yang adil serta efektif. Parti yang memerintah hari ini pernah berjuang atas nama reformasi, maka rakyat mengharapkan semangat yang sama kembali mengalir. Bukan sekadar mengekalkan kuasa, tetapi membuktikan bahawa kuasa itu digunakan untuk memperbaiki hidup seluruh rakyat, termasuk rakyat Sabah yang sudah lama menunggu layanan yang adil dalam persekutuan ini. Masa depan Pakatan Harapan dan kerajaannya bergantung pada satu perkara yang sangat asas. Sejauh mana mereka bersedia mendengar. Mendengar bukan hanya pada ucapan rasmi atau laporan ahli parlimen, tetapi mendengar dari getaran hati rakyat yang menyuarakan keresahan mereka melalui kertas undi. Sabah telah mengutuskan mesej yang jelas. Jika mesej itu diabaikan, maka risiko kehilangan keyakinan rakyat dalam pilihan raya umum akan datang semakin besar. Persoalannya kini, adakah kepimpinan pusat bersedia berubah sebelum rakyat memutuskan untuk berubah lagi? Itu dia ulasan Kita-Kita FM. Kita bukan hanya mendengar, tetapi menilai dan menganalisis. Dan jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.